Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sedang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama pada malam ini kita membuka pengajian ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman, kurniakan kepada kita kerahmatan dan pengampunan daripada Allah dengan asbab kita membuka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah. Maka pada malam ini kalau kita merenung segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita akan dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan Jumaat, satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran yang berbunyi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Maka kalau kita meneliti daripada ayat ini, maka zahirlah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang ada sifat syukur kepada Allah Ta'ala pada setiap hari dan masa amatlah sedikit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali mereka ini tidak menyadarkan bahawasanya nikmat itu datangnya seluruhnya daripada Allah. Mungkin barangkali, ataupun mungkin barangkali mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Justru itu pada malam ni kita duduk dalam golongan yang melakukan ibadah, duduk dalam golongan yang mendalami ataupun menimba ilmu. Maka amat rugilah sekiranya permulaan ini kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebahagian ulama menyatakan sebesar-besar nikmat yang perlu kita syukuri adalah setiap peluang kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada orang sedang jemaah, Allah Ta'ala beri 2-3 kali peluang untuk hidup. Pernah dia sakit menderita, kemudian Allah Ta'ala panjangkan usia. Pernah sekali sidang Jumaah dia duduk dalam golongan yang putus harapan, maka dia kembali lagi boleh hidup di atas dunia. Sedangkan kita pada hari ini Allah Ta'ala tak jentik dengan perkara tersebut, maka jangan cabar Allah. Bila saat Allah Ta'ala berikan peluang demi peluang, Alhamdulillah. Tahun ni Ustaz Ramadan saya dapat rasa, tahun ni Ustaz Syawal pun saya dah dapat rasa kita dah nak masuk 24 ataupun 25 Syawal lah ni. Tinggal 4 ataupun 5 hari lagi kita nak beraya. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri. Maka sebab itu sebahagian ulama menyatakan tak kala kita bangun daripada layanan tidur, kita sedar bahawasanya diri kita ini masih lagi hidup di atas dunia, maka itulah sebesar-besar nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kerana apa sedang jemaah? Kerana bila saat Allah Ta'ala hentikan kita daripada melihat kehidupan dunia yang sementara, bila mana Allah Ta'ala menutup segala rongga pendengaran, segala rongga kehidupan kita ini, maka saat itulah peluang untuk kita bersujud, peluang untuk kita berdoa, peluang untuk kita beribadah kepada Allah tidak lagi Allah Ta'ala izinkan. Maka Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala berikan kita hidup. Seterusnya yang kedua, masih belum terlambat untuk Ustaz ucapkan
ya, salam Idul Fitri kepada seluruh warga surah An-Nur. Dan mudah-mudahan Syawal pada tahun ini bermakna pada tahun yang lalu. Maksud bermakna kita dapat mengetahui hakikat kejayaan yang kita raihkan pada tahun ini merupakan hakikat yang sebenar. InsyaAllah pada malam ini Ustaz dijemput untuk sambung pengajian kuliah maghrib. Jadi kita akan menyambung satu tajuk berdasarkan petikan daripada kitab Nasaihul Ibad, himpunan nasihat-nasihat kepada para hamba Allah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Maka pada malam ni Ustaz nak kupas satu tajuk berkaitan tentang dua tangisan yang berbeza. Pada hari ini kita akan kupas berkaitan dua tangisan yang berbeza. Kita akan sebut siapakah golongan yang menangis di atas dunia. Dan yang kedua kita akan menyebut golongan yang menangis di dalam akhirat nanti. Maka Al-Imam An-Nawawi mengambil daripada sebahagian ulama tokoh-tokoh sufi. Bila mana kita menyebut tentang perkataan sufi, maka ulama ini sangat menekankan ilmu berkaitan tentang tasawuf. Kadang-kadang tuan-tuan pernah dengar nama-nama yang diberikan oleh mak ayah dia sufi, Muhammad Sufi ataupun Muhammad Sufian contohnya. Jadi perkataan sufi itu lahirnya daripada ilmu-ilmu ataupun penekanan bab tasawuf. Maka sebahagian ulama tasawuf itu akan menekankan satu ilmu pendekatan berkaitan tentang penyucian hati, pembersihan hati. Dia tak nak bagi hati-hati ini rosak. Dia tak nak bagi hati-hati ini gelap daripada kezaliman dan sebagainya. Maka ulama sufi ini menyatakan satu petikan nasihat. Man adnaba dhanban wa huwa yadhhak fa inna Allah yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan dosa dalam keadaan yadhhak, ketawa, gembira. Contohnya dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Sepatutnya Syawal tu dia menyambut dalam keadaan dia menangis lah. Dalam keadaan dia menyesal. Dah lah tak puasa Ramadan sudah jemaah. Dalam bulan Syawal ni dialah orang yang paling beria nak pergi open house. Dialah orang paling beria nak beli baju raya dan sebagainya. Nah, dia duduk dalam golongan yang selesa dengan dosa. Wal'iyadu billah. Maka golongan ini kata ulama tersebut nantikan. Tunggulah. Di antara balasan daripada Allah, fa inna Allah yudkhiluhu an-nar. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan wa huwa yabki, dalam keadaan menangis, satu tangisan yang tidak akan berhenti sehingga azab itu diangkat oleh Allah. Sedang jemaah kita hidup di atas dunia ni, dunia yang Allah Ta'ala kata sementara. Nah, kita akan hidup di atas dunia ni, dunia yang sementara, bukan kekal selama-lamanya. Maksud dunia yang sementara, tuan-tuan, kalau diazab oleh Allah Ta'ala di atas dunia pun, kesakitan di azab tersebut, kesakitan periknya azab tersebut sementara je. Mati nanti, derita penyakit kita, derita apa yang kita rasa, dah mati nanti akan hilang. Orang menderita contohnya sakit kencing manis, kena stroke dan sebagainya. Kita nampak 2-3 tahun pakcik ni duduk kat rumah. Kesian pakcik ni, saya tengok dia derita, ustaz sakit. Tapi bila mana saat dah meninggal nanti, kita dah tak nampak derita dia di atas dunia sebab dah hilang. Maka sementara azab tersebut, sementaralah ujian tersebut, berbeza dengan satu alam yang Allah Ta'ala sebut wa abqa walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah satu alam yang Allah Ta'ala kata wa abqa, kekal. Kalau kamu duduk dalam syurga, sampai bila-bila lah kamu akan duduk dalam syurga. Kalau kamu dapat nikmat syurga tersebut, sampai bila-bila lah nikmat itu tidak pernah expired. Kamu akan rasa sampai bila-bila. Maka satu
pertanyaan juga, satu persoalan juga, adakah azab itu sampai bila-bila Ustaz? Jawapannya betul. Azab itu akan Allah Ta'ala beri sampai bila-bila. Bila mana saat kamu di atas dunia melakukan dosa tanpa penyesalan. Antara bentuk tanpa penyesalan, macam ulama sufi ni kata, man aznaba zamban wa huwa yadhhak. Dah buat dosa tapi duduk dalam golongan yang gembira dengan dosa, gelak dengan dosanya. Maka sidang Jumaat Allah Ta'ala menyebut dalam satu firman, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Di antara bentuk siksaan dalam api neraka Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan seksa daripada sudut kulit-kulit hambanya. Kita jangan cabar diri kita dengan dosa sidang Jumaat. Orang cubit kulit pun kita dah rasa sakit. Ni baru cubit ni. Ada sidang Jumaat, ada orang tangan dia berbisa. Bukan bisa macam ular, tapi kalau dia cubit kita, tinggal kesan. Orang tu kadang sidang Jumaat, dia tak boleh cepat sangat tangan ni. Kalau dipukul orang tu boleh pensan. Contoh, ada kelebihan dia. Baru kita cubit kulit kita ni dah ada kesan. Apatah lagi Allah Ta'ala menyebut dalam firman tersebut, kullama nadidat juluduhum, bila mana saat kami bakar kulit-kulit mereka, yakni kulit orang yang menderhaka pada Allah, sehingga kulit ini menjadi rentung. Dah tak gaya kulit, hangus. Kalau kita bakar ayam BBQ, nampak zilanya, dia tak boleh terlalu bakar sangat. Kalau dah jadi hangus nanti tak sedap. Tapi kalau dah jadi rentung sidang Jumaat, macam itulah kulit. Apabila dibakar oleh Allah Ta'ala menjadi rentung. Dah habis macam tu ke Ustaz? Belum lagi. Siksaan dia belum habis lagi. Bila mana Allah Ta'ala menyebut, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Dah jadi rentung, kami tukarkan kulit yang baru. Kan kami bakarkan lagi kulit tersebut. Dah rentung balik, kami tukarkan yang baru. Dan kami bakarkan kembali. Untuk apa sidang Jumaat? Allah Ta'ala sebut liyadhuqul adab, untuk dia merasakan inilah azab siksaan, balasan daripada Allah kepada hamba yang sangat sombong bila mana di atas dunia. Allahu Akbar. Sebab itu sidang Jumaat, di antara jalan untuk kita keluar daripada golongan ini, yang pertama sidang Jumaat, tolong tanam perasaan takut kepada Allah di atas dunia. Orang yang takut kepada Allah, kadang-kadang dia melakukan dosa, termasuklah diri yang bercakap ni. Kita ni takkan boleh lepas daripada dosa. Tapi beza kita dengan orang yang tidak takut, kita buat dosa hari ini, kita takut balasan Allah. Terus kita akan bertaubat, terus kalau kita akan mohon ampun pada Allah, terus kita akan lari daripada golongan yang tak baik. Tapi golongan yang tidak takut kepada Allah, dia melakukan dosa demi dosa dan maksiat, namun mereka ini tidak akan kembali kepada Allah. Tahun lepas sidang Jumaat, Ustaz pernah dijemput berjalan-berjalan di negara Singapura. Jalanlah 2 hari sidang Jumaat, tengok negara Singapura ni cantik. Kalau bawa kereta tu semua bersopan santun sidang Jumaat, bagus. Tapi di antara perkara yang menjadi ketakutan Ustaz, bila mana malamnya di tepi-tepi jalan raya ni, kalau contoh kita di tepi jalan ni, kita akan nampak kedai-kedai, adanya Speedmart ke, adanya 7E kan. Jadi kalau kita di sana sidang Jumaat, ada satu tempat tu penuh dengan kedai-kedai minuman keras. Kedai-kedai minuman keras ni macam restoran Mama, macam 7E, dia terbuka. Jadi kalau kita lalu di tepi tu, bukan nak pergi tempat minum tu,
Kita lalu nak menuju ke tempat lain, contoh kita nak cari hotel dan sebagainya, tapi kita rasa benda tersebut hampir dengan kita, dengan baunya tidak seronok, dengan nampak orang dalam keadaan ya Allah, huru-hara dan sebagainya, kita main rasa takut sedang jemaah. Dalam hati Ustaz kata kita tak boleh bawa anak kita di sini, bahaya. Kita ada rasa takut, meskipun kita tak duduk, meskipun kita tak minum, ataupun meskipun kita tak join golongan tersebut, tapi ada rasa takut. Takut itulah menandakan bahawasanya kita ini telah tanam keimanan kepada Allah. Nampak? Berbeza dengan orang yang tak takut. Jangan cakap di tepi jalan sedang jemaah, minuman tu dia boleh meletak dalam kereta ataupun di rumah, sebab dia tak takut. Maka hari ini beza kita dengan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan kena ada tanam sifat takut kepada Allah. Macam mana nak tanam sifat takut kepada Allah? Yang pertama sidang jemaah, kita ni kenalah mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Kalau kehidupan kita hari ni tak nak ikut Nabi, nak ikut penyanyi Korea, nak ikut Mat Saleh, nak ikut golongan-golongan yang memang sah-sah dah, bukan bawa kita ke jalan Allah, maka ketakutan kepada Allah Ta'ala itu takkan ada dalam hati kita. Percaya tak Ustaz? Tapi kalau kehidupan kita ikut Nabi, Nabi akan usaha bangun 1/3 malam, kita usaha juga. Mula-mula tu rasalah berat. Kadang semayang tu sidang jemaah 5 minit, tapi menguap tu 20 kali, tak apa. Kita gagahkan juga. Kadang nak beri dakwah pada isteri ni, jomlah sama-sama kita qiyam 1/3 malam ni. Tak apa, abang-abang buat je. Kadang hati ni rasa kecil, kenapa isteri aku ni tak nak support aku. Lepas tu kita buat juga, tak apa. Tapi lama kelamaan sidang jemaah, apa yang kita ikut sunnah Nabi tu, kita akan dapat rasa kemanisan bila mana saat kita ada rasa takut pada Allah. Itu kemanisan. Sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Ustaz baca pada rakaat yang kedua tadi, Allah Ta'ala menyebut allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Allah Ta'ala menyebut apabila kita ini mengikut Nabi, dan Nabi itu adalah penyampai risalah Islam, dan Nabi ini perwatakannya dia tidak akan takut kepada orang lain melainkan takut pada Allah. Ini di antara perwatakan Nabi. Dan kita mengikuti cara Nabi, kita akan dapat rasa macam tu. Ada orang sidang jemaah dia nak parking tepi van jenazah pun dia takut. Nampak? Ada orang cakap, Ustaz saya tak boleh parking sebelah ni, saya takut kena badi dan sebagainya. Ada orang dia takut tengok jenazah ayahnya sendiri. Tok Imam panggil, mana ahli waris Haji Osman ni, kita nak mandi dah ni, kalau boleh anak-anak dia ke depan. Anak duduk belakang, anak takut. Takut dengan ayahnya sendiri. Bukan takut dengan ayah, takut nampak mayat. Tapi orang yang meletakkan aku takkan takut, menaikkan takut kepada Allah, sidang jemaah, dia boleh lawan perasaan takut-takut dengan perkara-perkara yang lain. Cumanya persoalan di sini, Ustaz, macam mana saya nak tahu perasaan takut itu dah masuk dalam diri saya yang takut pada Allah? Jawapannya sidang jemaah, makin tinggi ketakutan kita pada Allah, makin rapat kita dengan Allah. Itu jawapannya. Berbeza dengan takut kita dengan perkara yang lain. Contoh, tuan-tuan takut dengan polis. Pak mentua ustaz seorang polis. Cucu ni, makna anak ustaz ni, kalau dia nampak atuk dia ni tak pakai uniform, dia berani peluk. Tok ayah dia pergi peluk. Tapi dia hari tu dia nampak tok ayah dia ni pakai uniform, penuh dengan alat-alatnya, di sini ada pistolnya lah, ada walkie-talkie lah, dia nak salam pun takut. Sebab dia takut polis. Dengan garinya dan sebagainya. Satu hari kita pergilah bawa kereta, tiba-tiba ada roadblock di depan. Waze dah tunjuk lampu merah, ada polis di depan.
Kita punyalah takut, mungkin barangkali kita tak cukup daripada lesen ke, ataupun kereta kita ni modified. Ni kalau polis nampak ni sangkut kita. Kita takut dengan orang, apa kita buat? Kita akan jauh daripada dia. Kalau boleh abang belok ke kanan, kita ada lorong ni, jalan tikus, kita belok ke kanan. Sebab apa? Tak nak berjumpa dengan orang yang kita takut. Sidang jemaah, itu perbezaan kita takut dengan manusia. Takut dengan manusia, kita akan menjauh. Tapi berbeza kalau kita takut dengan Allah, makin lama makin kita dekat dengan Allah. Jadi orang yang kata, apa ustaz, saya takut dengan Allah, tapi tengok perangai dia, ibadah ni tak sempurna ni, aurat nampak ni, masjid tak pernah pergi. Betul ke statement dia takut pada Allah? Tak. Takut pada Allah, makin dia hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, nak tanam perasaan takut, ikut baginda Nabi SAW. Yang kedua, nak takut kepada Allah, yang kedua, kita kena ada sifat taqwa. Apa makna sifat taqwa? Taat kepada Allah dan Rasul. Ini disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sepotong firman dalam surah An-Nur ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah, dan dia bertakwa, faulaika humul faizun, mereka ini tergolong dalam golongan yang berjaya dunia dan akhirat. Jadi kita nak tanam rasa takut pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, buatlah sidang jemaah. Bang, kita ni dah banyak dah sedekah bulan Ramadan, cukuplah tu. Si suami ni dia kata, saya nak istiqamah, setiap hari Jumaat saya nak menderma. Kamu ni buatlah makanan sedikit, macam mana bulan Ramadan kita buat. Kita beri pada masjid, beri pada orang berbuka. Kadang isteri kata, bang cukup lah, bulan Ramadan kita dah buat lah. Kadang habis 2,000 dah, saya kira-kira ni 2,000 dah kita habis. Kita relax lah bulan-bulan yang lain. Si suami ni nak buat, bukan nak buat itu sidang jemaah, dia tak bersetuju dengan isteri, tapi dia nak menanamkan rasa takut. Dia ambil seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dermalah, sedekahlah di jalan Allah. Jangan takut dalam meletakkan hartamu ke jalan Allah. Dia tak fikir rugi dah. Isteri sebut 2,000 ke 4,000 ke, sebab dia ada harta. Bukan dia sebut bukan dia tak nak ikut cakap isteri tu sebabkan dia tak sokong isteri, bukan. Tapi dia nak buat amalan tersebut supaya hati dia ni bertambah dan tambah takut pada Allah. Maka sidang jemaah, kalau si suami itu mengajak kita kepada kebaikan, supportlah mereka. Begitu juga si isteri. Bila mana si isteri ini mengajak si suami kepada kebaikan, maka si suami ini supportlah si isteri tersebut. Bukan sebab apa sidang jemaah? Nak tanam rasa takut. Jadi perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh dan perkara-perkara yang Nabi SAW suruh dan para Nabi yang lain, kalau kita ikut, kita bertakwa benar-benar pada Allah, kita akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nak macam mana kita menanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, sentiasalah bermuhasabah diri. Kena renung diri kita ni, baru kita ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya renung hari-hari, ustaz, tengok cermin, tak ada apa pun ustaz, tak cacat pun ustaz. Daripada atas rambut sampai hujung kaki, alhamdulillah hari ini sempurna. Kalau kita renung daripada luaran, semua nampak sempurna. Tolong renung dan muhasabah satu anggota dalaman kita, yakni hati. Kena muhasabah hati kita. Kalau kita nampak orang lain buat baik, kita memandang kebaikan tersebut dengan pandangan negatif, makna hati sedang sakit. Ya? Kalau orang mengajak kita kepada kebaikan, kita menolak kebaikan tersebut, mentah-mentah kita tolak,
hati kita sakit. Kalau orang lain mengajak kepada keburukan, kita terus melakukan keburukan tersebut tanpa memandang asbab dan akibat. Kalau aku melakukan dosa ni, apa yang aku dapat? Hati kita sakit. Maka sidang Jumaat, hidup kita ini sebenarnya satu ujian nak menguji hati kita. Satu hari sidang Jumaat, di karya Ustaz sendiri, satu malam tu Ustaz berdoa. Habis sembahyang Ustaz berdoa, boleh katakan doa tu panjang. Malam tu memang panjang sikit lah Ustaz berdoa, tapi tak adalah 1 jam. Dia kurang dalam 11 minit. Doa hari tu rasa nak berdoa panjang. Doa. Jadi yang belakang ni mula-mula dengar amin, amin. Dan sekali tak dengar apa. Biasalah tu lah. Lepas habis doa, Ustaz terima satu WhatsApp daripada jemaah. Dia tak letak muka dia, dia tak kenalkan diri dia. Jadi dia kata, Mam, lepas ni kalau berdoa tu tak payahlah panjang-panjang. Tak payahlah panjang-panjang, Mam. Kami yang duduk belakang ni puas nak tanda tangan. Ustaz kata, Allah, tak apalah. Dalam masa yang sama dia kata, kalau imam doa panjang-panjang pun kami bukan faham. Jadi imam kena raikan. Orang nak balik cepat, orang yang ada keuzuran, imam kena raikan. Sedang jemaah Ustaz pun kau pada. Ini bukan kita berdiri ni. Nah, kita bukan doa berdiri. Kalau kita semayang tu, kita faham lah. Contoh kalau Ustaz bawa semayang isyak nanti, Ustaz baca 1 juzuk. Ya, Ustaz kena raikan orang belakang ni. Ini bukan berdiri sedang jemaah. Ini berdoa je. Makna kata kalau tuan-puan tak tahan nak buang air kecil, aminkan doa, pergi sila. Tak batal pun. Nah, ataupun tuan-tuan nak balik awal, baliklah. Tak salah. Tapi bila mana kamu menidakkan orang lain nak buat kebaikan, tu salah tu. Saya kata tak apalah tuan, lepas pada ni saya pendekkan doa. Jadi habis cerita sidang jemaah, Ustaz balik dengan satu muhasabah. Ustaz kata, kenapa aku baca doa orang tepu? Maka mungkin barangkali sidang jemaah, orang karya aku ni tak suka berdoa kepada Allah. Nah, kita tak suka. Maka bila mana kita tak suka berdoa kepada Allah, sidang jemaah, ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Pada zaman tersebut, Nabi Musa ni keluar daripada bumi Mesir nak menuju ke Palestin. Bawalah kumpulan-kumpulan pengikut Nabi Musa ni berjalan daripada Mesir ke Palestin. Berjalan demi berjalan, Allah Ta'ala berikan ujian dalam perjalanan. Satu cuaca yang sangat panas terik. Macam kita hari panas. Nah, hari ni diuji kita ni panas. Tapi Alhamdulillah lah tadi dapatlah rasa hujan sikit kat Negeri Sembilan. Panas. Riwayat menyebutkan sedang jemaah pada zaman ketika itu tidak ada angin yang bertiup. Makna kata memang panas terik. Maka pengikut Nabi Musa pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, berhenti seketika. Marilah sama-sama kita berdoa pada Allah agar Allah Ta'ala permudahkan urusan perjalanan kita. Maka Nabi Musa pun berhenti dan mengambil wuduk, sembahyang, kemudian berdoa pada Allah. Kelebihan Nabi Musa ni sidang Jumaat, Nabi Musa ni boleh berbicara direct dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala dan Nabi Musa ni boleh berbicara direct. Berdoa pada Allah, ya Allah, permudahkanlah urusan perjalanan kami, ya Allah. Nabi Musa berdoa. Kemudian Nabi Musa pun dengan penuh pengharapan, mudah-mudahan selepas pada ni turunlah hujan. Tapi malangnya perjalanan itu disambung dan hujan tidak turun. Hujan tak turun, panas lagi. Maka kali kedua Nabi Musa pun berhenti dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan izin Allah, Allah Ta'ala kata apa sidang Jumaat? Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya dalam golongan pengikut kamu itu ada seorang hamba yang melakukan dosa kepadaku selama 10 tahun dan tidak pernah bertaubat.
Macam mana aku ingin mengabulkan doamu wahai Musa. Ini nak cerita tentang doa ni sedang. Kita mohon macam-macam. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat. Ya Allah, angkatlah azab api neraka daripada kami. Tapi kalau dalam golongan kita ini masih lagi menegakkan dosa, itu baru sedikit sedang Jumaat, hujan tak turun. Makna kata dalam kumpulan tersebut Allah Ta'ala tak berikan rahmat, hujan tak turun. Nah, sebab itu kalau berdoa ni, kita jangan doa kosong. Doa penuh pengharapan, doa penuh penyesalan. Tak faham doa apa imam baca, tapi dalam hati mintalah, ya Allah, kalau hari ini merupakan solat aku yang terakhir, terimalah ibadah ini ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini aku ada terlanjur buat maksiat kepadamu ya Allah, aku lalai ke, aku leka, mohon halalkan perbuatan aku ya Allah. Orang betul-betul berdoa. Nampak? Jadi jangan menghalang orang dalam berdoa. Sehingga dalam kisah tersebut, bila mana Nabi Musa tahu pengikut dia ni ada buat dosa selama 10 tahun, tapi tak pernah pun bermuhasabah diri. Ini kita nak sebut cerita tentang muhasabah diri ni. Tak pernah pun menilai dirinya, duduk dalam kebinasaan, duduk dalam penzinaan, duduk dalam dosa dan maksiat, tak pernah tengok. Sehingga Allah Ta'ala uji dengan cuaca yang sangat-sangat terik dan panas. Maka hari ini sedang Jumaat, jangan tinggal perbuatan-perbuatan yang boleh mendorong kepada muhasabah diri pada Allah. Cuaca kita panas, maka banyakkan berdoa pada Allah, banyakkan dekat diri pada Allah, banyakkan taubat kepada Allah. Sebabkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ya, dan aku menyebutkan istighfar, astaghfirullah, sebut istighfar, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala sambungkan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan kami turunkan daripada langit air hujan, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hujan dah turun, tanda Allah Ta'ala beri rahmat. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan kami kurniakan kepadanya harta-harta, kami kurniakan anak-anak keturunan, kami suburkan tanaman-tanamannya, dan kami masukkan dia ke dalam syurga yang bawahnya mengalir sungai. Atas asbab apa sebenarnya? Atas asbab faqultu astaghfiru. Kehidupan mereka ini sentiasa bermuhasabah diri, astaghfirullah. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan sinan jemaah fadilat, kelebihan mengingati Allah. Dalam mafhumnya yang mana kata Nabi, barang siapa yang menaiki sesebuah kenderaan, dalam kenderaan tersebut dia kosongkan hati, hanya semata-mata mengingati Allah, maka Allah Ta'ala akan hadirkan seorang malaikat bersama dengannya sebagai asbab menjadi kerahmatan dan perlindungan kepada diri. Kalau kita naik kenderaan. Dan barang siapa, manakala barang siapa yang menaiki sesebuah kenderaan yang mana mereka ini banyakkan hatinya melakukan maksiat kepada Allah, maka malaikat tersebut tidak akan bersama dengan dia. Hatta kita naik kenderaan pun, Nabi sebut kelebihan kita mengingati Allah, malaikat akan bersama dengan dia. Subhanallah. Sebab itu, nak ada rasa takut pada Allah, sentiasa bermuhasabah di diri. Baik. Dalam petikan nasihat ini juga menyatakan, waman ata'a wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah. Tadi cerita tentang dosa kan? Selesai.
Barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah wa huwa yabki, dalam masa yang sama dia menangis. Dia menangis ni maknanya dia melakukan dosa dalam penuh pengharapan, penyesalan dan sebagainya. Fa inna Allaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhhak. Nantilah, sabarlah, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan rasa seronok masuk ke dalam syurga. Sebab itu kadang Allah Ta'ala nampakkan kepada kita setengah daripada almarhum ataupun almarhumah yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Nah, ada orang pernah jumpa meninggal dalam keadaan dia, muka dia tu seolah-olah tersenyum. Maka sedang jemaah ini alamat yang baik, penanda yang baik, petanda yang baik. Dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tersenyum, gembira dan tertawa. Maka sidang jemaah, macam mana ustaz saya nak melakukan ketaatan dalam keadaan penuh pengharapan kepada Allah? Maka sidang jemaah, yang pertama adalah apa? Tanda kebahagiaan seseorang hamba tersebut, kata setengah ulama yang lain, sentiasa mengingati dosa-dosa masa yang lalu dengan penyesalan dan permohonan ampun. Ini tanda dia. Wa alamatus syaqawah wa alamatus sa'adah. Di antara tanda-tanda kebahagiaan yang pertama, kata ulama tersebut, mereka ini mengingati dosa-dosanya yang lalu dengan penyesalan. Jadi macam mana kita nak melakukan ketaatan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala berikan rasa menangis, rasa menyesal, kena ingat dosa. Ya, kena sentiasa ingat dosa. Kalau dulu pernah tinggal solat, maka ingatlah. Kalau dulu sidang Jumaat pernah menderhaka pada mak ayah, pernah menengking dan sebagainya, maka ingatlah dosa tersebut. Kalau dahulu sidang Jumaat orang pernah menghulurkan tangan sebagai permohonan bantuan, tapi kita menepis, bongkaknya kita, angkuhnya kita, maka ingatlah dosa-dosa tersebut. Maka insya-Allah selepas pada itu Allah Ta'ala akan gantikan dengan satu perasaan kita buat ketaatan, kita rasa penyesalan. Ya, baik. Yang kedua, tanda bahagia itu, kata setengah ulama, melupakan kebaikan masa yang lalu dan menganggapnya seakan tidak pernah melakukan kebaikan tersebut. Makna kata yang kedua ni, orang tanda dia bahagia, dia ni apa sidang Jumaat, dia ni tak pernah mengungkit atas kebaikan yang pernah dia lakukan. Setengah orang dia buat baik, dia suka mengungkit. Lebih-lebih lagi ada Facebook hari ni, ada Instagram, ada WhatsApp status. Sidang Jumaat, dahsyat manusia sekarang. Dia tak boleh nak luahkan dekat orang, dia luahkan media sosial. Kita buat baik kat dia, dia balas macam ni kat kita. Kita baca pun siapa, dia nak cakap siapa ni, kita pun rasa kita ke ni. Betul tak sidang Jumaat? Maka orang tu tak akan bahagia. Dia tulis banyak mana dekat status WhatsApp, Allah Ta'ala tak beri ketenangan. Betul tak? Ataupun kita pernah rasa kita ni nak marah kat orang, kita mengungkit kebaikan, cuba kita rasa hati kita ni geramnya lah rasa. Right? Maka sidang Jumaat ketenangan tak akan dapat. Hari ini ubah perangai tersebut. Kebaikan yang kita lakukan jangan pernah mengungkit. Satu hari tiba Allah Ta'ala beri ujian dalam keluarga. Adik yang kita bela tiba-tiba melupakan kita. Hatta mak ayah kita yang pernah kita jaga dahulu, tiba-tiba dah sihat, dia tak balik tengok kita, ataupun dia tak hiraukan kita. Maka sidang Jumaat itu ujian Allah Ta'ala nak beri dalam bentuk keikhlasan. Balaslah dengan kebaikan, tak apa. Perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang toksik itu jangan masuk dalam hati. Bila dah masuk dalam hati, mula-mula rasa benci. Yang kedua, rasa nak bunuh orang tu. Yang ketiga, rasa apa sidang Jumaat? Rasa diri ni dah tak sempurna dan sebagainya. Ada berlaku. Sahabat ustaz sidang Jumaat, bila dia tak suka orang tu, dia dah mula rasa benci, dia ambil perkara-perkara khurafat, pergi tok bomoh siang sidang Jumaat, buat benda-benda tak elok, sehingga pada perakhiran hidupnya apa sidang Jumaat? Ya,
Anaknya terkejut menjadi trauma sampai hari ini. Masuk ke dalam rumah tengok ayah gantung di diri. Tak dapat apa. Sebab itu orang yang bahagia, kebaikan yang dibuat dia takkan pernah ingat. Sebagai tanda bukan dia tak ingat, tapi dalam masa yang sama dia tak nak mengungkit, dan dia nak buat lagi kebaikan demi kebaikan. Ini bulan Ramadan dah habis ni. Kadang ada banyak soalan anak-anak kita, menimbulkan soalan pada kita. Ya, dulu abang tengok ayah ni maghrib dah pergi masjid. Itu Ramadan. Ini bukan Ramadan lah ni bang, ini Syawal lah. Syawal kita kat rumah. Contohlah, malu sidang jemaah. Jangan ungkit kebaikan yang pernah kita buat pada bulan-bulan yang lalu. Terus istiqamah sampai kita mati. Boleh ya? InsyaAllah lagi dua perkara sidang jemaah. Yang ketiga, orang bahagia itu siapa? Orang yang selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan agama. Kita nak buat kebaikan, ketaatan pada Allah, yang sehingga Allah Ta'ala jentik hati kita boleh menangis depan Allah. Maka aplikasilah poin yang ketiga ni. Selalu pandang orang sekeliling kita ini orang yang lebih tinggi nilai agama daripada kita. Kita akan dapat menangis tersebut. Nah, kadang-kadang sidang Jumaat kita pergi ke tanah suci ni, kita boleh menangis. Menangis, Ustaz, saya pergi, saya tengok Kaabah, air mata saya ni tak berhenti, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Sebab suasana tu, tanah suci namanya. Bila puan-puan berdoa kat situ, duduk pula di kalangan orang-orang yang tinggi dalam urusan agama, hati ni akan tersentuh depan Allah. Nah, tengok Kaabah dan mengalir air mata. Nak dengar Tok Imam baca dan mengalir air mata. Nampak tak? Sebab apa? Sebab suasana pada ketika itu semua orang yang tinggi daripada sudut agama. Tapi kalau perempuan, tuan-tuan dan perempuan duduk dalam golongan yang toksik, sana nak menangis dan jemaah. Membawang dah cerita dia lah itu. Jadi yang ketiga, pandang urusan daripada sudut agama. Yang terakhir pada hari ini, orang bahagia itu siapa? Selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan dunia. Yang keempat ini, kalau kita nak bahagia, buat ketaatan, maka pandanglah orang lain yang rendah dari dirinya dalam urusan dunia. Kita akan dapat ketenangan. Kalau dahulu masuknya Syawal, suami dah mula keluar peluh sikit. Kenapa bang? Kalau masuk Syawal nanti Ustaz, orang rumah biasa dia akan tempah 5 baju. Raya pertama lain Ustaz, raya kedua lain, raya ketiga lain Ustaz, raya keempat lain, sampai raya kelima. Suami ni dah peluh dah dari macam mana nak beli baju lah dan jemaah. Ya, tapi bila tiba tahun ni, si isteri ni kata, bang cukup lah bang, satu pasang pun cukup. Si suami ni pun pelik, kenapa isteri aku jadi macam ni? Rupa-rupanya si isteri ni selalu dengar kuliah agama, jangan membazir. Selalu dengar kuliah agama, kita kena pandang orang lain yang lagi rendah dalam urusan dunia. Rupa-rupanya kat luar sana ada yang pakai 3 tahun dah tak bertukar baju, ada yang tak pernah ada rasa baju raya. Dia pun menilai, oh aku ni buat apa nak banyak-banyak. Orang lain tak pernah ada rasa pun nikmat tersebut. Jadi sedang jemaah lama kelamaan, hatinya bahagia, suami pun bahagia, keluarga pun bahagia sedang jemaah. Bila mana adanya rasa-rasa unsur-unsur tidak membazir, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan ketidakkeikhlasan orang, tidak datangkan apa sedang jemaah, perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah orang. Fitnah orang tidak marah dah tu. Jadi jemaah, jadi sebab itulah yang terakhir tadi, selalu memandang orang lain daripada sudut dunia tu yang lagi rendah, supaya kita ni dapat ketenangan dalam hati kita. Jadi cukuplah setakat itu daripada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini mendapat manfaat di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan perjalanan selepas pada ni dalam kehidupan yang kita tak tahu macam mana keadaan kita selepas pada ni. Mudah-mudahan dengan asbab yang kita bincang pada hari ini, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.